Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizan bin Awang Butit, nombor metrik 051283, Ijazah Sarjana Muda Usuluddin, semester 6. Saya akan membentangkan pembentangan yang bertajuk Fi Isbati Nubuwati Nabiyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, iaitu pensabitan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subjek ini adalah subjek dirasah Al-Aqidah An-Nasiyah USI 31003 yang dikendalikan oleh Prof. Madya Dr. Syed Hazrul Latfi bin Syed Umar, menggunakan rujukan kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Dan dalam pensabitan kenabian Nabi Muhammad SAW dibahagi kepada 3, iaitu Al-Isawiyah, Al-Yahudiyah, dan Mujawwizu dan Naskha. Kita lihat satu persatu. Jadi Al-Isawiyah, golongan ni golongan yang percaya kepada kenabian Nabi Isa, tetapi juga percaya bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul untuk bangsa Arab sahaja. Jadi kepercayaan ini adalah sesuatu yang batil. Jadi pengisbatannya adalah, yang pertama, mereka mengakui Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang benar. Yang kedua, Nabi sendiri mengutus perutusan kepada Raja Kisra dan Kaisar. Dan seterusnya Nabi diutus kepada jin dan manusia, seluruh jin dan manusia. Jadi apabila mereka mengakui bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang benar dan Rasul yang benar, jadi mereka sepatutnya menerima bahawa segala apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahawa dirinya adalah Rasul, Nabi dan Rasul untuk seluruh umat manusia sehinggalah akhir zaman. Dan bukti seterusnya, Nabi sendiri mengutus perutusan kepada Raja Kisra. Ya, ini bangsa Ajam, bukan bangsa Arab. Dan Nabi diutus kepada jin dan manusia. Seterusnya Al-Yahud, golongan Yahudi mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kenabian Nabi Isa AS. Jadi kenapa mereka mengingkari ini adalah berdasarkan 2 syubhah. Syubhah yang mereka percaya adalah, pertama, nasakh mustahil berlaku kepada Nabi Musa AS. Yang kedua, mereka berkata bahawa Nabi Musa berkata, aku adalah penutup para Nabi. Kita lihat satu persatu. Dan maksud nasakh itu sendiri, An-naskhu huwa ibaratun anil khitabi yaddalu ala irtifa'ul hukmi al-thabit al-mashrut istimraruhu ba'da luhuqi khitabi yarfa'uhu. Dan jadi apa-apa nasakh tu sebenarnya iaitu suatu yang mengangkat hukum yang sebelumnya setelah datang hukum yang baru. Imam Al-Ghazali menyatakan contoh, seperti contoh katanya, tidak mustahil arahan seorang tuan kepada hambanya, seperti arahan berdiri sehinggalah diarahkan untuk duduk. Pertama arahan berdiri, sehinggalah datang arahan duduk, hamba itu akan berdiri, dan selepas datang arahan duduk, hamba itu akan duduk. Dan perkara yang mansukh tidak semua, bahkan kebanyakan tidak dimansukhkan. Ya, ini akidah dan hukum akidah kita tetap sama dari zaman Nabi Adam sehingga zaman Nabi Muhammad SAW. Dan kedua, mereka berkata bahawa Nabi Musa berkata, aku adalah penutup para Nabi. Jadi ini adalah batil ataupun satu penipuan. Nabi Isa AS mempunyai mukjizat. Bagaimana seseorang yang tidak dianggap oleh Nabi Muhammad SAW,
yang tidak dianggap oleh Nabi Musa sebagai nabi, bahkan dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya, dan apabila Nabi Isa selepas diutuskan selepas Nabi Musa, maknanya Nabi Isa adalah nabi yang benar, diutuskan selepas Nabi Musa. Dan kebenaran itu Allah SWT memberikan mukjizat yang benar kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan jika mereka menafikan kewujudan mukjizat ataupun menafikan mukjizat sebagai dalil, kedua-dua tu jika mereka menafikan kebenarannya ataupun menerima, maka hujah mereka akan terbatal secara sendiri. Dan selepas kewafatan Nabi, barulah mereka menimbulkan perkara ini. Iaitu perkara apa? Perkara bahawa Nabi Musa berkata, aku adalah penutup para nabi. Di zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, mereka tidak menimbulkan perkara ini, dan mereka hanya memerangi bahkan dengan pedang dan apa yang Nabi Muhammad SAW sampaikan. Dan Nabi SAW juga menghukum orang Yahudi dengan apa yang ada di dalam Taurat. Dan akhir sekali mujawizun dan naskha, mengingkari kenabian Nabi dengan menafikan Al-Quran sebagai mukjizat. Maknanya mereka tidak menerima Al-Quran ini sebagai mukjizat. Yang pertama, caranya adalah berpegang untuk mensabitkan bahawa untuk membatalkan perkara ini, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran, yaitu tidak ada mukjizat sekiranya tidak dapat melemahkan penolakan. Yang mana yang kita tahu, Al-Quran adalah satu mukjizat yang melemahkan, yang mana kelebihan bangsa Arab pada ketika itu, mereka sangat menjaga bahasa dan menyanjung ketinggian bahasa. Dan pada ketika itu Allah SWT sendiri mencabar golongan yang mengingkari ini dengan mencabar bahawa bolehkah mereka mendatangkan sesuatu seperti Al-Quran dan 10 surah seperti Al-Quran dan satu surah seperti Al-Quran dan mencari kelemahan Al-Quran. Bahkan ketika saat ini tidak mampu dilakukan oleh sesiapa pun. Dan sebenarnya orang Arab itu sendiri sangat fasih dan mengambil berat tentang bahasa. Cabaran Nabi tidak dapat disahut langsung sehingga kini, walaupun mereka ini adalah orang yang ahli, orang yang pakar dalam bahasa. Wallahu alam, itu saja pembentangan saya pada kali ini. Jazakumullah khairan jaza. Terima kasih kepada Ustaz Syed Hazrul Latfi dan rakan-rakan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.